Ramadan, bulan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmatnya memanjangkan usia kita untuk kita masih lagi dapat beramal ibadah di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan al-Mubarak ini. Setinggi-tinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya telah memilih kita untuk kita dapat meneruskan ibadah dalam bulan Ramadan dengan penuh ketenangan, dalam penuh kesihatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teruskan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Saya ingin berkongsi tentang orang-orang yang rugi di dalam bulan Ramadan. Sangat rugi, tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, tiba-tiba kita tak ambil peluang ini, maka kita tergolong di kalangan orang yang rugi. Mungkin kita nak tahu siapakah yang dikatakan orang-orang yang rugi di dalam bulan Ramadan. Yang pertama kita sebut iaitulah orang yang tidak bersahur di dalam bulan Ramadan. Ini orang pertama yang rugi. Sedangkan sahur ini adalah merupakan suatu amalan yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Bangun di penghujung akhir malam, dekat hampir waktu subuh, untuk walaupun sempat kita makan sebiji tamar ataupun seteguk air, maka akan kita mendapat rahmat ataupun berkat daripada amalan kita bersahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Jadi barakah ini yang kita nak dapat. Oleh kerana Nabi suka bersahur, maka kita juga kena ikut sunnah Nabi SAW untuk bersahur kerana ada barakah padanya. Dan orang yang kedua rugi iaitu orang yang bangun bersahur tetapi tidak berdoa dan menunaikan sekurang-kurang 2 rakaat salat sunat. Sekurang-kurang kita melaksanakan salat sunat tahajud. 2 rakaat solat sunat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersahur. Kenapa kita berdoa? Kerana pada waktu sahur itu adalah merupakan di antara waktu-waktu yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah waktu yang dianjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan doa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam sebuah hadis qudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan turun ke langit dunia pada setiap malam di penghujung akhir malam. Aku akan turun ke langit dunia dan aku akan memperkenankan doa hamba-hambaku yang memohon doa, dan aku akan mengampunkan dosa hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku. Maka setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia ini dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala akan memperkenankan doa hambanya yang berdoa ketika waktu sahur, dan akan mengampunkan dosa hambanya yang bertaubat ketika waktu sahur. Jadi rugi golongan ini bangun sahur tapi tak salat dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga golongan yang rugi ini iaitu golongan yang berpuasa tetapi melakukan maksiat. Kata Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tak dapat apa-apa daripada puasanya itu kecuali ju', lapar, wal 'atash, dan dahaga. Puasa, tahan makan, tahan minum, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi dia tak dapat apa-apa. Rugi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siapa dia? Iaitu orang yang berpuasa dalam masa yang sama dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tapi sembahyang tidak. Puasa matanya tak jaga melihat kepada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa mulutnya berkata-kata celupar, fitnah, umpat, caci, maki dan sebagainya. Puasa tangannya mengambil sesuatu
yang tidak halal, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tetapi kaki berjalan ke tempat maksiat. Ini orang yang rugi. Yang keempat, orang yang berpuasa tetapi mendapat kerugian. Apa dia? Iaitulah orang yang tidak mengambil kesempatan berdoa ketika berbuka puasa. Seperti yang kita ketahui, selain daripada waktu sahur, waktu yang sangat mustajab doa, iaitulah waktu yang lain, iaitulah waktu ketika hampir berbuka puasa. Jadi sebelum kita nak berbuka puasa, kita duduk, panggil ahli keluarga kita duduk 5 minit, 3 minit sebelum nak berbuka puasa itu, kita duduk dan kita angkat tangan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa sahaja doa yang baik-baik untuk diri kita, untuk pasangan hidup kita, suami isteri, untuk anak-anak kita, ahli keluarga, mak ayah kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang mati. Kita minta kepada Allah pada waktu sebelum kita berbuka puasa, kerana kata Nabi SAW, 3 golongan yang doa mereka ini tidak akan tertolak, iaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau dia berdoa, Allah Ta'ala akan makbulkan insya-Allah. Yang kedua, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Ini orang yang berpuasa sehingga waktu dia berbuka itu, sepanjang masa itu doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iaitu orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya ini, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kesempatan Allah Ta'ala bagi masa kepada kita untuk kita hidup dalam bulan Ramadan ini, kita ambil betul-betul peluang yang diberi, lakukanlah semua benda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang rugi ketika diberi nikmat hidup dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan memberi manfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.